Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Wa ba'du. Alhamdulillah, syukur kita kehadrat Allah subhanahu wa ta'ala. Kita dapat bersua lagi di dalam maddah Usuluddin. إن شاء الله سندرس الدرس الثاني. الموضوع التوحيد معيار التعلم standard pembelajaran. في آخر هذا الدرس, di akhir pelajaran kita, belajar mampu untuk menyebut zikru ta'rifi ilmu tauhid, menyebut ta'rif ilmu tauhid, mampu menyebut hukum belajar ilmu tauhid, zikru hukmi dirasati ilmu tauhid, tawdih menerangkan thamarat dirasah ilmu tauhid, hasil ataupun buah daripada pembelajaran ilmu tauhid. Yang keempat, bayan nash'ah ilmu tauhid, menerangkan perkembangan ilmu tauhid. Khamisan, bayan muassis, menerangkan pengasas kepada ilmu tauhid. Wasadis, dhikru mawdu' ilmu tauhid, menyebut tajuk perbahasan di dalam ilmu tauhid. طيب, نبدأ درسنا الآن. تعريف علم التوحيد, pengertian ilmu tauhid. علم التوحيد في اللغة هو العلم بأن الشيء واحد. هو العلم, ia adalah ilmu, بأن الشيء, dengan sesungguhnya, الشيء, sesuatu itu, wahid, satu, tunggal, esa. Wahid itu satu. Itu pada bahasa. Ilmu tauhid pada bahasa. Ilmu tauhid fil istilah al-ilmu alladhi yaqtadiru bihi ala ithbatil aqaidid diniyah al-muktasabi min adillatiha al-yaqiniyah. Maknanya, al-ilmu, ilmu tauhid ini ialah ilmu alladhi, yang, yaqtadiru bihi, seseorang itu memperoleh, bihi, dengan ilmu ini, dengan belajar ilmu ini, seseorang itu memperoleh, mendapat, ala ithbatil aqaid, ala ithbat, untuk membuktikan, untuk memastikan, untuk meneguhkan, memantapkan al-aqaid ad-diniyah, pegangan keagamaan, agama kita, agama Islam, al-muktasabi, yang dihasilkan, yang didapatkan, yang diperoleh, min adillatiha, daripada dalil-dalil, bukti-bukti yang meyakinkan. Tayyib, kita pandang dulu kepada bro yang berbaju biru itu. Mungkin beliau adalah seorang pengawas. Apa yang dikatakan? تحفظ العقيدة الصحيحة الإنسان من الضلال والفساد، وكذا تحترزه من العقوبة الشديدة التي وعدها الله بها. Maknanya, akidah yang sahih itu akan menjaga manusia daripada kesesatan dan kerosakan. Dan begitu juga akidah yang sahih itu akan menjaga seseorang insan itu minal uqubati syadidah, daripada dihukum, disiksa dengan dahsyat
dan pedih, allati wa'adaha Allahu biha, yang Allah Subhanahu wa taala sediakan untuk mereka yang sesat di dalam berakidah. Ma hukmu dirasati ilmi tauhid? Apakah hukum kita belajar ilmu tauhid? Hukumnya ialah fardu ainin ala kulli muslimin wa muslimah. Hukumnya ialah fardu ain, wajib ke atas semua yang mengaku bahawa dia seorang muslim atau muslimah. Seterusnya mari kita lihat pula apakah samaratu dirasati ilmi tauhid. Apakah hasilnya apabila kita mempelajari ilmu at-tauhid? Awalan, hiya ma'rifatullahi bil adillati allati laysa fiha syak, iaitu mengenal Allah, ma'rifatullah, mengenal Allah Subhanahu wa taala, bil adillah, dengan dalil-dalil yang kukuh, allati laysa fiha, yang tiada padanya syak, tidak diragui lagi, tidak keliru lagi. Maknanya betul-betul kita kenal Allah Subhanahu wa taala dengan mantap dan teguh tanpa bergoyang lagi. Thaniyan, at-tauhidul khalis yuthmirul i'tiqad bil aqaidis sahihah min dalalatil kufri wal bid'ah. Tauhid yang sebenarnya yuthmir, akan membuahkan, al-i'tiqad, pegangan, bil aqaidis sahihah, dengan pegangan akidah yang benar, yang betul, min dalalatil kufr, daripada dan jauh daripada kekufuran, kesesatan, wal bid'ah, dan juga perkara yang bid'ah, maknanya perkara yang diada-adakan, yang tiada asasnya di dalam agama. Thalithan, yahsulu sahibuhu ala al-huda al-kamil wat tawfiq li kulli ajrin wa ghanimah. Mendapat atau memperolehi seseorang yang mempelajari ilmu tauhid ini, alal hudal kamil, mendapat hidayah yang sempurna, wat taufiq, dan petunjuk ke arah likulli ajrin wa ghanimatin, ke arah setiap yang akan memperolehi pahala serta ganjaran daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Rabi'an, yaghfirullahu subhanahu wa ta'ala bitawhid al-dhunuba wa yukaffiru bihi as-sayyi'at. Yaghfirullah, Allah Subhanahu wa ta'ala akan mengampuni bitawhid, dengan tauhidnya seseorang itu dalam mengesahkan Allah Subhanahu wa ta'ala, dosa-dosanya, wa yukaffiru, dan menghapuskan bihi as-sayyi'at, dengan tauhid dia kepada Allah Ta'ala tadi ni, menghapuskan kesalahan-kesalahan. Maknanya dengan mempelajari ilmu tauhid, beramal dengannya, Allah Subhanahu wa ta'ala akan mencurahkan keampunannya kepada orang yang benar-benar mentauhidkan Allah Subhanahu wa ta'ala dengan seikhlas-ikhlasnya. Wa akhiran, hasil daripada mempelajari ilmu tauhid ialah at-tauhidu yamna'u dukhulan nari bil kulliyah idza kamula fil qalb. Dengan tauhid, yamna'u, akan menghalang seseorang itu, dukhulan nari, masuk ataupun terhumban ke dalam api neraka, apabila sempurna tauhidnya di dalam hati. Jom kita berdoa
Mudah-mudahan ditetapkan iman kita. Hal tahfaz, adakah kamu hafaz? Jika tidak, jom kita hafaz dan kita amalkan di dalam kehidupan kita. Doa al-thabat, doa al-thabat, doa ketetapan ala dinil Islam, di atas agama Allah, di atas agama Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Sekali lagi ikut ustaz. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Surah Ali Imran, surah yang ketiga, ayat yang ke-8. Maknanya, Rabbana, wahai Tuhan kami, la tuzigh, janganlah kau pesongkan, qulubana, hati-hati kami, ba'da idh hadaitana, setelah engkau berikan kepada kami hidayah, wahab lana, dan kurniakanlah kepada kami, min ladunka, dari sisimu ya Allah, rahmat yang melimpah ruah, innaka antal wahhab, sesungguhnya engkau ya Allah al-wahhab, maha pemberi. Amin ya rabbal alamin. Seterusnya, mari kita lihat pula nash'atu ilmi tauhid, perkembangan ilmu at-tauhid. Laqad nasha'a ilmu at-tauhid li asbabin dakhiliyatin wa ukhra kharijiyah. Sesungguhnya perkembangan ilmu tauhid li asbabin, mempunyai faktor-faktor, sebab-sebab, dakhiliyah, dalaman, wa ukhra kharijiyah, dan lain-lain faktor daripada faktor luaran, kharijiyah. Ammal asbabu ad-dakhiliyah fahiya kal-atiyah. Adapun sebab-sebab atau faktor-faktor dalaman perkembangannya, fahiya kal-atiyah, adalah seperti yang berikut. Awalan, da'watul Qur'ani ila at-tauhid li ahammid diyanat allati kanat muntashirah fi ahdin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab yang pertama ialah da'watul Quran, seruan Al-Quran itu sendiri, ila tauhid, kepada tauhid, li ahammid diyanat, kepada agama-agama besar yang lain yang telah tersebar dan berkembang luas pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Agama penyembahan berhala, penyembahan api dan sebagainya. Jadinya dakwah kepada tauhid ilallah ini akan menyelamatkan mereka dari neraka Allah Subhanahu wa ta'ala. As-sababu tsani, ikhtilafu wijhati nazaril muslimina fil masail al-aqaidiyah, فنتجت عن هذا آراء ومذاهب. Berlaku perbezaan wijhati nazaril muslimin, sudut pandang ulama Islam, fil masail al-aqaidiyah, di dalam persoalan permasalahan yang berkaitan dengan akidah. Fanatijat an hadha, maka muncul dan lahirlah daripada perbezaan pandangan ini ara'un, berbagai pandangan, wa mazahib, dan juga mazhab. Mazhab
di sini bermaksud aliran, pelbagai aliran yang kita boleh nampak, kita boleh lihat pandangan dalam ilmu aqidah. Wa akhiran khilafuhum fil masaili as-siyasiyah fa asbahat al-ahzabu firaqan diniyatan laha ra'yuha. Maknanya khilafuhum, perselisihan faham umat ketika itu di dalam masalah, dalam isu yang berkaitan dengan politik, fa asbahat al-ahzab, maka jadilah kumpulan-kumpulan tersebut, kelompok yang mengheret sekali akidah dan agama, laha ra'yuha, yang bagi setiap firqah ataupun kumpulan tersebut ada pandangan yang tersendiri. Taib, sekarang kita lihat pula apakah sebab-sebab luaran, faktor luaran yang menyebabkan perkembangan ilmu tauhid ini. Awalan, dukhulul ara'i minad diyanatil qadimati fil Islam. Maknanya masuknya pendapat dan pandangan daripada agama-agama yang dulu, yang lama dulu, yang dah ada ke dalam Islam. Maksudnya pengaruh agama lain yang dulu-dulu ke dalam agama Islam. Kathirun mimman dakhala al-Islam ba'da al-fathi, ramai dalam kalangan mereka yang masuk Islam setelah pembukaan kota Mekah. Al-Fathu, pembukaan kota Mekah selepas 8 Hijrah. Kana minad diyanat al-mukhtalifah, adalah daripada agama-agama yang macam-macam. Fa'adharu mu'taqadatihim as-sabiqah fi libasi dinihim al-jadid. Maka mereka nak mengamalkan, memasukkan, menzahirkan i'tiqad mereka yang dulu itu ke dalam pakaian agama mereka yang baru ini. Maksudnya mereka nak memasukkan pengaruh-pengaruh yang telah mereka amalkan daripada agama mereka dulu ke dalam agama baru mereka ini, iaitu agama Islam. Dan sebenarnya agama Islam, untuk pengetahuan pelajar sekalian, adalah agama yang pertama sekali, tetapi telah diselewengkan sehingga manusia tidak mengenal sebenar-benarnya agama yang benar, datuk nenek moyang mereka, Nabi Adam alaihi salam, agama mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Thaniyan, faktor kedua perkembangan ilmu tauhid, innal hamma al-awwal 'inda al-firaqil islamiyah huwa ad-difa' 'anid din. Sesungguhnya cita-cita yang sulung, yang utama kepada kumpulan-kumpulan mazhab-mazhab Islam ialah mempertahankan agama. Wa kanat al-biladu al-islamiyah mu'aridatan likulli al-ara' wad-diyanat. Maka negeri ataupun negara-negara Islam menentang setiap pandangan dan juga agama atau ideologi yang menyeleweng. Wa yuhawilu kullu fariqin ibda'a ra'yih, dan mencuba setiap kumpulan, maknanya setiap kumpulan dia berusaha mencuba ibda'a ra'yih, menzahirkan, menunjukkan, mengiklankan pun boleh juga pandangan mereka. Wa ibtala ra'yi ghairih, dan mereka menyalahkan pandangan yang lain daripada pandangan mereka. Seterusnya, thalisan, faktor luaran ketiga yang menyebabkan perkembangan ilmu tauhid,
hajatul mutakallimina ilal falsafah. Ulama Islam, ulama ahlul kalam memerlukan kepada falsafah. Fatadfa'uhum ila qira'atil falsafati al-yunaniyah. Maka itu mendorong mereka kepada mempelajari, membaca, mengkaji falsafah Yunani. Wan nutqi biha, dan berbahas dan bertutur dan boleh berbicara tentang itu, tentang ilmu falsafah. Wat takallum fi sya'niha, dan dia boleh bercakap, membahas kandungan tulisan falsafah tersebut setelah mempelajari ilmu falsafah Yunani. Warraddi 'alaiha, dan juga membidas, menolak pandangan falsafah Yunani tersebut. Alhamdulillah, kita telah selesai apakah faktor-faktor dalaman dan luaran yang menyebabkan perkembangan ilmu tauhid. Dan sekarang kita masuk pula kepada siapakah pengasas ilmu tauhid ini. Muassis ilmi tauhid, pengasas ilmu tauhid. Al-ismu, namanya ismuhu Abul Hasan Ali bin Ismail bin Ishaq al-Ash'ari, itu namanya, atau kita panggil dia sebagai Al-Imam al-Ash'ari. Sanatul milad, tahun kelahiran beliau ialah pada 260 Hijriyah, pada tahun 260 Hijrah. Wulida bil Basrah, beliau telah dilahirkan di Basrah. Basrah di Iraq sekarang ini. Al-mazhab, apa mazhab beliau? Apa aliran beliau? Al-Asy'ariyah wa huwa muassisuhu. Beliau adalah Al-Asy'ariyah dan beliaulah pengasasnya. Madhabus sabiq, mazhab beliau, aliran tauhid beliau yang sebelum ini, Al-Mu'tazilah. Hadafuhu, apakah matlamat beliau? Arada an yuqima madhhaban wasatan yajma'u baina manhajil mu'tazilati al-aqlani wal fikri as-sunni. Arada, beliau mengkehendaki, ayyuqima mazhaban, untuk mendirikan mazhab wasatan, yang berada di tengah, yang pertengahan, yang sederhana, yajma'u, yang menghimpunkan, baina di antara mazhab Mu'tazilah, al-aqlani, yang bermanhaj, berpandukan kepada akal, mazhab Mu'tazilah lah, dan wal fikri sunni, dan pemikiran sunnah. Sanatul wafah, tahun kewafatan beliau ialah 324 Hijriyah. Wadufina bi Baghdad, beliau meninggal pada tahun 324 Hijrah dan dikebumikan di kota Baghdad. Alhamdulillah, nahnu fil mahattah al-akhir, mawdu'u ilmi tauhid. Apakah tajuk perbahasan di dalam ilmu tauhid? Mawdu'u ilmi tauhid, yang pertama, awalan al-ilahiyat, البحث عما يجب ويستحيل ويجوز في ذات الله سبحانه وتعالى وصفاته. Pertama, perbahasan dalam ilmu tauhid, pertama dan utamanya ialah perbincangan, perbahasan tentang ketuhanan, al-ilahiyat, ketuhanan.
Al-bahthu, perbahasan. Amma yajibu, tentang apa yang wajib. Wa yastahilu, dan apa yang mustahil. Wa yajuz, apa yang harus. Fi dhatillah, pada zat Allah Ta'ala, dan juga sifat-sifat kesempurnaan bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Thaniyan, perbincangannya ialah berkenaan dengan an-nubuwat, iaitu tentang kenabian. Al-bahthu amma yajibu wa yastahilu wa yajuzu fi haqqir rusuli alaihimus salatu wassalam. Perbahasan tentang apakah yang wajib dan apakah yang mustahil dan apakah yang harus pada hak rasul-rasul, para anbiya alaihimus salatu wassalam. Wa thalisan, as-sam'iyyat, apa yang kita dengar. Dengar sahaja, tak apa, tanpa kita boleh melihat. Kullu ma thabata bi tariqati syar'i min umuril ghaibiyat. Kullu, setiap, ma thabata, apa yang sabit, yang ada, yang sah datangnya itu, bi tariqati syara', dengan jalan syara', min umuril ghaibiyat, daripada perkara-perkara yang gaib, yang tidak kita nampak dengan mata kepala kita. Tayyib, sebelum kita menghabiskan pelajaran kita ini, kita lihat dulu kepada kawan kita yang sedang senyum itu. Nampaknya dia ada lesung pipit, macam lah kan. Baik, kita tengok apa abang ini kata. Rasanya dia juga pengawas seperti abang kita yang sebelum ini. Inna Allaha yuhibbul abd alladhi ya'tamidu 'ala al-'aqidati as-sahihah wa annaha ta'tasimuhu min adh-dhunubi wal kaba'ir. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala menyintai hambanya yang berpegang kepada akidah yang sahih, dan sesungguhnya akidah yang sahih itu akan menjaga dia daripada mendapat dosa besar dari sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, dan akan menyelamatkan ia di akhirat nanti dengan mendapat dan memasuki syurga Allah Subhanahu wa ta'ala. Baiklah, kita lihat telah disediakan kepada kita at-tadribat untuk para pelajar yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, kukuhkan pemahaman pelajar-pelajar yang dirahmati Allah sekalian, dan hantar kepada guru anda masing-masing. Jawab soalan-soalan yang berikut. Ada 5 soalan yang perlu dijawab, yang rasanya tidak perlu saya terjemahkan apakah maksud soalan-soalan yang telah disediakan itu, kerana amat mudah, dan jika tidak faham juga sila bertanya kepada guru anda, kepada ustazah anda, kepada ustaz anda, ataupun ahli keluarga anda yang tahu bahasa Arab. Baik, seterusnya pada muka surat yang ke-15, 15, sil bainal firqatain. Suaikan saja daripada kotak alif dan ba fil jumalil atiyah. Seterusnya at-tadrib al-thalis, latihan yang ketiga, ada amal jama'i. Dia suruh kita hafaz makna ilmu tauhid, thumma tahaddas anhu, kemudian lontarkan apa yang dihafal itu di depan kelas bersama dengan syarahnya, yang mungkin susah untuk kita buat masa PDP hari ini, maka boleh bentangkan ia di hadapan ibu dan bapa ataupun ahli keluarga yang lain, insya-Allah. Kemudian kita tengok di bawah itu ada ayat Al-Quran yang ada kaitannya dengan tajuk kita ini. Jom baca bersama saya.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت. Surah Al-Ghasyiyah, surah yang ke-88 dari ayat yang ke-17 sehingga ayat yang ke-19. Afala, tidakkah, yanzuruna, kamu melihat, ilal ibil, kepada unta, kaifa khuliqat, bagaimanakah ia dijadikan, wa ilas samai, dan lihatlah langit, kaifa rufi'at, bagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala tinggikan, wa ilal jibali, dan kepada gunung ganang, kaifa nusibat, bagaimanakah dipasakkan. Sadaqallahul azim. Baik, di bawah sekali itu ada disebut alaika an taktuba al-ijabah. Hendaklah kamu menulis jawapan at-tadribat yang disediakan di sini likullil as'ilah, setiap soalan yang diajukan fi kurasatik, di dalam buku latihan kamu, dalam buku nota kamu. Jadi jom kita buat pula latihan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala menerima segala amalan kita, insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi nanti.